Assalamualaikum murid-murid 4 progresif. Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Cikgu Nadia pun kabar baik. Hari ini, murid-murid bersama dengan Cikgu Nadia sekali lagi dalam subjek Reka Bentuk dan Teknologi. Okey murid-murid, kita masih dalam topik yang sama iaitu topik pengenalan kepada reka bentuk. Dan standard kandungan pembelajaran kita pun masih sama dengan pembelajaran kita yang lepas iaitu 2.1 reka bentuk. Tetapi pada minggu ini yang berubah adalah standard pembelajaran kita. Standard pembelajaran kita adalah 2.1.3 membincangkan laluan kerjaya dan pekerjaan dalam reka bentuk serta 2.1.4 menghuraikan apresiasi reka bentuk di persekitaran. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu Nadia nak murid keluarkan buku teks dan buka halaman 19 serta 20. Okey, mari kita tengok halaman 19. Apa yang diceritakan dalam buku teks ini? Okey, yang pertama, kita boleh tengok dalam buku teks ini ada beberapa gambar pekerjaan seperti pereka grafik, chef, pereka fashion, juru animasi dan arkitek. Seterusnya, kita tengok pula halaman 20. Okey, dalam halaman 20 ni ada dua orang murid yang sedang berkomunikasi. Okey, Cikgu Nadia bacakan ya. Okey, kita tengok petikan yang berwarna oranye. Murid tersebut cakap, "Saya minum dengan mudah kerana mulut botol ini lebih besar." Dan yang berwarna turquoise pula berkata, "Saya hanya menyedut air dan tidak perlu membuka penutup botol." Berdasarkan gambar halaman 19 dan halaman 20 dalam buku teks, apakah gambar-gambar yang ditunjukkan? Apa dalam halaman 19? Oh, jenis-jenis pekerjaan, betul. Bagi halaman ke-20, tentang dua orang murid yang sedang berkomunikasi. Baiklah. Apa yang sedang dibincang ataupun dibicarakan antara dua orang murid ni? Apa? Ya, tentang reka bentuk botol. Okey, murid-murid ingat tak apa yang kita belajar pada minggu lepas? Ingat, bagus. Apa yang kita belajar adalah tentang maksud reka bentuk, tentang produk reka bentuk sedia ada dan kepentingannya. Okey, betul. Jadi, cuba murid-murid fikirkan apa perkaitan tentang apa yang kita pelajari pada minggu lepas dengan topik yang kita bincangkan dalam halaman 19 dan juga halaman 20 ini. Apa? Ya, yang pertama kita membincangkan pekerjaan tetapi berdasarkan reka bentuk. Dan yang kedua, kita membincangkan tentang bagaimana kita menghargai reka bentuk. Oleh itu, pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang laluan kerjaya dan pekerjaan berdasarkan reka bentuk, terapresiasi reka bentuk. Jadi, kriteria kejayaan yang perlu murid-murid capai di akhir pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah murid-murid dapat memberi sumbangsaran tentang laluan kerjaya dan pekerjaan dalam reka bentuk serta tanggungjawabnya. Yang kedua, murid-murid dapat memberi sumbangsaran tentang apresiasi reka bentuk di persekitaran serta fungsinya. Yang ketiga, murid-murid dapat memberi contoh pekerjaan pilihan murid-murid berdasarkan reka bentuk beserta sebab pilihan tersebut. Dan yang keempat, murid-murid dapat memberi contoh apresiasi reka bentuk produk yang murid-murid gunakan serta fungsinya. Seterusnya, kita beralih kepada aktiviti yang pertama iaitu Cikgu Nadia akan menerangkan kepada murid-murid tentang pengenalan kepada kerjaya pilihan dan apresiasi reka bentuk. Yang pertama, kerjaya pilihan. Sebelum kita masuk kepada kerjaya pilihan, Cikgu Nadia nak tunjukkan beberapa reka bentuk yang akan berkaitan dengan kerjaya. Okey, yang pertama, reka bentuk grafik dan animasi. Yang kedua, reka bentuk makanan. Yang ketiga, reka bentuk pakaian. Dan yang keempat, reka bentuk bangunan. Sekarang, mari kita tengok laluan kerjaya dan pekerjaan berdasarkan reka bentuk yang Cikgu Nadia sebutkan. Jom!
to get all cleaned up and put away. Call it a day. 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 Call it on Mars. Hijack a flying saucer. Steady on the hand. Fly home, sweet home, where the saucers go to get off. Call it a day. Call it a day. Call it a day. Call it a day. Call it a Okey, seterusnya apresiasi reka bentuk. Apakah apresiasi reka bentuk? Okey, apresiasi reka bentuk adalah satu penghargaan terhadap reka bentuk yang telah dihasilkan. Setiap reka bentuk mempunyai kelebihan dan fungsi yang berlainan. Jadi, macam mana kita nak aplikasikan konsep apresiasi ni? Okay, kita perlulah menghayati dan menghargai elemen dan nilai yang terdapat pada reka bentuk di sekeliling kita. Cikgu Nadia akan memberi contoh dua reka bentuk produk sedia ada serta ciri dan fungsinya dan kenapa kita perlu mengapresiasi reka bentuk ini. Okey, yang pertama, Cikgu Nadia tunjukkan botol air. Cuba murid-murid tengok, pada penutup botol air ni, dia ada reka bentuk muncung. Dengan ciri muncung ini, fungsinya adalah supaya kita mudah untuk meminum air. Yang kedua adalah bentuk lengkung. Bentuk lengkung ni kita mudah untuk pegang botol. Fungsinya untuk memudahkan kita memegang sebab tangan kita pun kalau kita buat macam ni dia melengkung. Okey. Yang kedua, reka bentuknya adalah berbentuk silinder. Jadi mudah disimpan kerana bentuknya yang kukuh. Kalau dia muncung di bawah mungkin botol ni boleh jatuh. Dan yang keempat, saiz yang mesra pengguna. Maksudnya dia mudah untuk kita bawa di mana-mana, kita boleh letak kat mana-mana. Cuba bayangkan kalau botol air ni besar, jadi susahlah kita nak letak dalam beg. Macam tu. Yang seterusnya, Tupperware bertingkat. Cuba murid-murid tengok. Ciri Tupperware ni yang pertama, cirinya adalah bertingkat. Jadi bila dia bertingkat, fungsinya dia dapat menjimatkan ruang. Cuba murid-murid bayangkan, murid-murid bawa Tupperware banyak tapi tak bertingkat. Jadi murid-murid mungkin kena letak dalam bakul atau dalam plastik. Mungkin dan saiznya yang berbeza menyukarkan murid-murid untuk susun dan tak menjimatkan ruang. Okey, ciri yang kedua, dia ada reka bentuk pemegang. Dengan ada reka bentuk pemegang ni, fungsinya adalah untuk senang kita bawa. Kalau murid-murid menggunakan Tupperware biasa, murid-murid perlu letak dalam plastik ataupun bakul. Jadi, susahlah kita nak bawa, kita kena cari lagi. Tapi dengan adanya mangkuk pegangan bertingkat ni, jadi senanglah kita nak pegang dan bawa terus ke mana-mana tanpa menggunakan plastik. Dan yang keempat, reka bentuk antara penutup dan bekas ni. Cuma murid-murid tengok, dia punya reka bentuk tu, jika kita tutup, dia boleh mengelakkan makanan untuk tumpah dan di kedap udara. Jadi, makanan boleh disimpan dalam masa yang lama dan tidak rosak. Jadi kita perlu menghargai kebentuk botol dan juga Tupperware ini kerana dia memudahkan kita untuk menggunakannya dalam kehidupan seharian kita.